dan memadakan akan Allah Ta'ala, akan orang yang tawakal. Kerana firman-Nya, wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Artinya, dan barang siapa menyerahkan akan segala pekerjaannya kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala memadakan akan dia. Tuan-tuan muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah. Izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Nawar bagi hati. Kita dalam bab yang ke-7 pada membicarakan 10 sifat mahmudah. Sifat mahmudah yang ke-7 iaitu tawakal atau tawakkul. Kita sedang melihat dalil-dalil daripada Al-Quran yang merupakan perintah daripada Allah Ta'ala. Dalam pertemuan yang lepas, 2 ayat Quran kita dah lihat. Yang pertama, Allah Ta'ala sebut, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kata Allah, dan atas Allah Ta'ala jua, maka tawakal oleh kamu jika ada kamu beriman. Mafhum zahir ayat Quran yang kita baca tu dalam surah Al-Ma'idah ayat 23. Maknanya kalau kita tak bertawakal pada Allah Ta'ala, kita tak termasuk dalam orang yang beriman. Maknanya tak beriman kita kalau kita tak serah pada Allah Ta'ala. Itu maksud zahir ayat. Tapi ulama tanggung in kuntum mu'minin situ dengan beriman, iman yang sempurna. Maknanya berdasarkan kepada tahap iman seseorang. Kalau tinggi iman, maka tinggilah tahap tawakal dia pada Allah. Rendah iman, maka kuranglah pergantungan dia, serah dia pada Allah Ta'ala. Bukan nafi tak ada iman langsung, tidak. Cuma tak sempurna iman. Makin tinggi iman, makin tebal iman seseorang, makin kenal seseorang tu Allah Ta'ala ni siapa, maka makin teguhlah pegangan dia, tawakal dia, serah diri dia pada Allah Ta'ala. Itu maksud in kuntum mu'minin. Ayat yang kedua kita dah lihat juga Allah Ta'ala sebut wa 'alallahi falyatawakkalil mutawakkilun. Dua-dua bentuk sama. Allah Ta'ala letak diri dia dulu. Tu semua tu orang mengaji kaedah bahasa Arab dipanggil taqdim ma haqquhu ta'khir. Kalau ikut susunan gaya percakapan Arab, 'alallah tu duk ujung. Fatawakkalu 'alallah. Falyatawakkal al-mutawakkiluna 'alallah. Tu asal ayat. Susun gitu asal ayat bahasa Arab ni. Tapi bila ditakdimkan yang duduk belakang, mari ke depan dia. Maka mesti ada tujuan Allah Ta'ala buat gitu. Jadi ulama' lah cerita pada kita ni. Ulama' kata bila buat gitu, ataupun bila Allah Ta'ala bercakap gitu, tufidul hasr. Tujuan dia nak tentukan tawakal tu hanya pada Allah. Bukan pada yang lain. Sebab tu dia buat dalam kurungan tu. Tiada atas yang lain daripadanya daripada Allah. Jangan serah pada orang lain. Sebab orang lain serupa dengan kita. Sebut dah contoh hari tu. Kita hantar anak sekolah. Kita serah pada cikgu tu, serah pada zahir je. Pada hakikatnya kita serah tu serah pada Allah Ta'ala lah.
Serah pada cikgu untuk jaga keselamatan anak kita duduk asrama. Cikgu supaya dengan kita juga. Sampai waktu dia letih. Sampai waktu dia pun nak rehat. Sampai waktu dia pun nak tidur. Macam kita lah kalau anak duduk di rumah pun. Bukan 24 jam kita duduk perhati tengok dia. Takut kena bahaya itu. Kena ambil orang. Kena culik orang dan sebagainya. Kita pun ada waktu letih. Ada waktu kita ada urusan kita sendiri. Ada waktu kita pun nak tidur. Tak tengok dia. Hidup dalam bilik buat apa pun kita tak peduli dah. Begitulah ibaratnya serah pada orang lain. Sebab tu Allah Ta'ala tak suruh kita serah pada makhluk sebab serupa. Maka serah pada siapa yang tak tidur, yang tak mengantuk. Dalam ayatul kursi tuan-tuan duk baca. Allah Ta'ala je yang la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Mengantuk pun tidak, apatah lagi nak tidur. Dia je yang tak mengantuk dan tak tidur. Maknanya duk jaga tengok hamba dia. Salah satu daripada Asma'ul Husna Allah Ta'ala Al-Hafiz, yang maha menjaga. Itu yang Allah Ta'ala sebut pada Nabi, Wallahu ya'simuka minan nas. Tak payah pusinglah. Allah ya'simuka. Dia yang menjaga kamu, wahai Muhammad. Itu letak Allah di depan tu. Nak highlight itu, tak ada yang lain jagamu pada hakikatnya. Walaupun duduk jalan Nabi dengan sahabat, kadang-kadang ada sahabat duduk depan. Abu Bakar dalam peristiwa hijrah, dia berhijrah dengan Nabi, tak senang duduk dia. Sekejap ke depan, sekejap ke belakang, sekejap ke kanan, sekejap ke kiri. Sehingga Nabi bertanya, kenapa? Kenapa ni duduk depan sekejap, lepas tu mari pula duduk belakang, kanan ke kiri. Lalu dijawab oleh Abu Bakar As-Siddiq, aku bimbang. Aku duduk di depan, aku takut musuh mari depan. Kalau musuh mari ikut depan, panah ikut depan dan sebagainya, aku ada. Dada aku sebagai benteng. Kalau di mari ikut belakang, aku ada. Di mari ikut kanan, aku ada. Tu yang Nabi tanya tu. Musangka dalam gua tu, musangka kita ni berdua ke? Allahu salisuha. Tengok Nabi mantapkan jiwa Abu Bakar As-Siddiq. Nabi hunjam dalam jiwa Abu Bakar As-Siddiq, Allahu salisuha. Allah ada yang ketiga. Tu Nabi hunjam, Nabi kemaskan dalam jiwa Abu Bakar kalimah Allah. Sebab tu orang tasawuf zikir dengan kalimah Allah. Zikir dengan kalimah yang dipanggil dengan Al-Ismul Azam, nama yang paling agung sekali. Nama pada zat, nama bagi zat. Walaupun ada sebagian asatizah mengatakan bahawa tak boleh berzikir dengan Ismul Azam, dengan kalimah Allah Ta'ala saja, sebab bagi dia tak ada makna. Biarlah. Dia kata tak ada makna kalimah Allah saja ni. Naknya ialah dengan subhanallah, bahawa ada makna maha suci Allah, sempurna ayat dia kata. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala, baru sempurna ayat. Allahu Akbar, dia kata Allah maha besar, itu baru sempurna ayat. Tapi kalau Allah saja tak sempurna, tak dari sudut maknanya, maka tak boleh berzikir dengan Allah. Bagi dia, ikut dia lah. Bagi kita sebut Allah, kita tahu dah. Tuan-tuan sebut Allah ni tak kenal siapa. Sebut Allah ni tahu dah. Allah Ta'ala ni yang memiliki segala sifat kesempurnaan. Segala nama yang sempurna, yang tidak terbatas kepada 99 tu. Yang tak terbatas kepada 50 sifat yang tuan-tuan duk mengaji dalam ilmu akidah tu. Yang ada di bawah dua kalimah syahadah tu, keluar daripada situ cabangnya la ilaha illallah 41 sifat. Muhammadur Rasulullah keluar di situ 9. Aqidatu khamsin, 50 akidah wajib ngaji dalam usuluddin. Tu tuan-tuan mengaji dah lah tu dalam usuluddin. Saya harapnya gitu lah. Tak ngaji lagi, cari orang ngajar. Gitu lah. 50 akidah tu mesti kemah, mesti kejap dalam jiwa kita. Tak boleh gogek. Gogek tahu? Tak tahu gogek? Goyang, tak boleh goyang. Tak boleh goyang akidah mesti jazam putus dalam hati. Jangan duk main aib lagi. Akidah tak boleh gitu. Sebab tu Allah Ta'ala letak wa'alallah tu supaya apa tu? Supaya hati kita tak lari daripada orang lain. Tak lari daripada Allah Ta'ala, pergi kepada orang lain. Sebab apa? Lain daripada Allah je makhluk. Lain daripada Allah Ta'ala je alam dipanggil.
Dalam ilmu akidah dipanggil mumkinat. Benda yang boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Allah Ta'ala nak ada, ada. Allah Ta'ala nak tak ada, kan dia tak ada. Itu semua mungkin. Benda boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Sebab yang mujibnya ialah Allah. Yang mengadakan dia. Siapa sebutlah? Boleh ikut dia, kita tengok dia kuat dah dari sudut fizikal, dengan alat kepolisannya, tentera dengan fizikal gagah dah, dengan alat ketenteraannya. Tak boleh harap. Kena harap pada Allah Ta'ala juga. Sebab mereka pun ada waktu nak rehat, ada waktu letih, ada waktu perlu juga mereka untuk urusan kendiri dan sebagainya. So nak serah pada siapa negara kita? Pada Allah. Kita ada pemimpin yang bijak-bijak, yang hebat-hebat, mengaji tinggi-tinggi, ada gelaran itu ini dan sebagainya. Ijazahnya bergulung-gulung. Nak harap pada mereka jaga negara dengan agama, tak boleh. Kena gantung pada Allah Ta'ala juga. Tu walaupun sebaik mana pun mesti ada orang yang akan buat jahat. Kalau tidak dalam rupa manusia, dalam rupa iblis. Iblis janji dah, sebut dah kan. Iblis janji dah, qala fa bi'izzatik, ku sumpah dengan Allah Ta'ala. Dia bukan sumpah dengan makhluk iblis ni. Sumpah dengan Allah Ta'ala. La aq'udanna lahum, aku akan tunggu. Tu iblis janji. Jangan buat terhenti. Kenapa kita tak boleh buat taat? Iya, iblis duk tunggu. Kenapa aku tak boleh pergi masjid? Payah nak pergi masjid, payah nak sembahyang jemaah, payah nak sedekah, payah nak baca Quran, payah nak bangun malam. Ya, iblis support dah dengan Allah Ta'ala. La aq'udanna lahum, aku akan tunggu. Tunggu mana iblis tunggu ni? La aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Tunggu atas jalan lurus, atas jalan ibadah, atas jalan taat. Situ dia duk tunggu kita. Bukan dia tunggu di jalan nak pergi disko. Bukan dia tunggu jalan nak pergi buat dosa maksiat. Tidak. Dia tunggu atas jalan baik ni. Ni dia tunggu. Tunggu mu semayang nanti. Tunggu aku was-waskan kamu. Mu nak bagi derma, tunggu. Aku tunggu. Aku datangkan rasa cinta pada harta dalam hati kamu. Tak jadi. Molek dah nak bagi RM10. Banyak pula RM10. RM2 jadi. Sebab apa? Dia tiup dalam hati kita. Mung kalau bagi RM10 habis, awak dia fakir lah. Allah Ta'ala kata tak fakir, kita percaya iblis kata fakir. Tu. Iblis kata, dah aku tunggu. Tak boleh ditanam dalam hati manusia cinta pada harta. Kita nak bagi juga. Kita bagi tu, dia punahkan pula pada niat supaya tak ikhlas bagi. Dia nak masuk dalam hati supaya cinta pada harta. Tak menang dia. Gagal dia. Kita nak bagi juga. Gi dah kita ke tempat nak derma tu, mari dah kita ke masjid, ke surau tempat nak derma, dia mari pula kok ikhlas, kok riak pula. Paling banyak sekali ni kalau not ni tak ada orang bagi not merah. Sebab naik emas dah kita. Kita naik emas, mestilah not merah kita, not purple kita. Yang naik motor kapcai biasa not biru je, tengok mu lebih daripada orang lain. Punah situ pula kita. Kita jaga dah supaya ikhlas betul dah kita. Tunggu. Bukan sekarang, mungkin sebulan, mungkin setahun, mungkin 10 tahun dia mari pula. Dalam bentuk macam mana? Dia datang dalam bentuk ungkit benda kita bagi. Dulu kalau tak ada aku cari penderma ataupun aku tambah duit untuk cukupkan kos ekon ni, jawab dia tak ada orang boleh rasa ekon dalam surat ni. 10 tahun dulu buat, habis licin pahala. Ungkit selepas 10 tahun. Tu. Tak tahu tipu daya kat jawab dia. Duk berasa duduk dalam taat. Tu iblis baru tu, bukan nafsu. Iblis ni lebih lembut daripada nafsu. Wa khuliqal insan inna kaida syaitani kana dha'ifa, kata Allah. Tipu daya iblis ni lemah ya. Tapi lemah tu pun kita lemah lagi daripada dia. Sebab tu kita kena tipu. Lepas 10 tahun ukit balik, cerita balik, akulah habis licin pahala. Yang dia buat 10 tahun dulu habis pahala. Banyak kita dah buat.
Tu tipu daya. Sebab tu dalam bab tawakal ni, iblis tunggu ni. Mu jangan percaya. Mu tinggal mutu ADV ni kak. Mu masuk dalam masjid semayang Jumaat. Hilang mutu ni. Oh, iya juga aku semayang luar. Semayang tepi selipar. Kalau boleh nak semayang tepi mutu. Kalau boleh. Tapi takut orang kata. Sebab apa? Mari awal. Minggu depan mari lewat sikit. Tak boleh masuk dah. Apa sejadah tepi mutu. Allahu Akbar. Tu tawakal. Sayang pada benda, takut nak tinggal di mari dalam hati. Macam-macam lah benda yang menakutkan. Jiwa jadi tak tenang. Nak tinggal rumah berasa tak tenang. Padahal nak pergi ke mana? Nak pergi buat haji, nak pergi buat umrah. Nak tinggal 40 hari, nak tinggal sebulan lebih. Siapa nak tinggal? Nak tinggal rumah, nak tinggal anak. Kalau tinggal bini, tinggal semua serba-serbi. Nak pergi buat ibadat. Jiwa tak tenang kalau tak tawakal pada Allah. Rumah kita akan berasa tak selamat ni. Kalau tak tawakal pada Allah. Ni cerita hati. Sebab tu depan nanti dia cerita rukun tawakal. Mesti kena ada tiga-tiga. Tak ada tiga-tiga tu tak jadi tawakal. Sebab dia rukun sini rukun hakiki. Baik. Mana tadi? Kan tak habis kan? Berasa baru yang mari. Malam ni mari pula. Cepat pula bulan 5 ni dia. Mana tadi? Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Artinya, dan barang siapa menyerahkan akan segala pekerjaannya, pekerjaan barang siapa tu, kepada Allah, maka Allah Ta'ala memadakan. Apa makna memada ni? Mencukupkan akan dia. Apa makna mencukupkan akan dia? Artinya, arti mencukupkan akan dia tu, memadakan akan dia, menolak ia Allah daripadanya, daripada barang siapa, akan barang yang menyusahkan akan dia, akan barang siapa. Gitu. Kan pening baca ibarat dia. Ibarat kitab gitu. Mana tadi? Jadi artinya, arti ayat Allah Ta'ala ni, wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Ni tuan-tuan tahu ni ayat 1000 dinar ni. Daripada wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian masuk ayat ni, wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Baik, artinya arti memada akan dia. Siapa yang serah pada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan mencukupkan akan dia. Menolak ia Allah daripadanya, daripada barang siapa tu, akan barang yang menyusahkan akan dia. Tu Allah Ta'ala akan buat itu. Contoh mudah gini lah. Tuan-tuan yang ada anak besar, anak perempuan besar, anak perempuan nak kahwin. Patutnya bila kita ada anak besar perempuan nak kahwin, kita adalah wali. Jadi kita sendirilah yang akad nikah. Kita sendirilah yang akad nikah sebagai wali, menikahkan anak perempuan kita. Tapi jarang berlakulah. Jarang berlaku. Biasanya kita akan tengok yang akan mengakad nikahkan ialah sama ada tu imam, sama ada tu qadi, gitulah. Agamawan lah, asatizah yang akan mengakad nikahkan anak itu. Jadi dalam percakapan kita guna perkataan tawakal ni. Saya wakil pada ustaz, tolong akad ataupun tolong nikahkan anak saya. Wakil tu ya, tu tawakal tu. Saya wakilkan pada imam lah untuk nikahkan anak saya. Sebab apa tu kita wakilkan pada imam tu? Sebab apa kita wakilkan pada ustaz? Sebab kita tahu kita kurang. Banyak benda yang kita kurang. Selok-belok nikah kahwin ni kita tak erti. Boleh jadi rukun nikah, kita menikah berapa puluh tahun tak ingat dah. Kalau tu imam tanya kita pun tak boleh jawab dah, katakanlah. Sebab tu kita serah pada siapa? Pada orang yang kita percaya kalau dia buat sempurna perkahwinan anak kita. Dengan dia tolong akad, dengan dia tolong doa, kita rasa lebih sempurna daripada kita buat. Sebab tu kita kata, ustaz, saya wakil pada ustaz lah akad nikah. Saya wakil pada tu imam lah. Saya wakil pada qadi lah untuk akad nikah. Tu perbualan kita dengan manusia. Gitulah ibarat dia dengan Allah Ta'ala.
Kita tahu kita kurang, kita tahu kita lemah, kita tak mampu nak jaga apa-apa pun. Kita banyak lalai, kita banyak terlupa dan sebagainya. Lepas tu nak serah pada siapa? Serah pada Allah Ta'ala lah yang tak pernah lalai. Serah pada Allah Ta'ala lah yang maha tahu, yang maha berilmu, yang tahu sejak azali. Tuan-tuan mengaji, tuan-tuan mengaji dalam Usuluddin, sifat apa? Sifat ilmu Allah Ta'ala, ta'alluq dia tanjizi qadim. Ilmu Allah Ta'ala ni, kerja dia ataupun buat dianya ialah tahu semua yang dia nak buat, semua benda yang dia akan lakukan, semua benda yang dia berkehendak bila? Sejak azali lagi. Sejak azali ni maknanya sebelum kita ada, Allah Ta'ala tahu dah. Kita perlu apa, kita tak perlu apa. Kita akan ada anak kita macam mana, kita akan ada harta kita macam mana, kita akan ada rumah kita macam mana. Semua tu dalam ilmu Allah Ta'ala dah. Belum kita ada lagi. Tu tuan-tuan mengaji dalam Usuluddin. Lepas tu tujuan mengaji Usuluddin, nak suruh menyerap dalam hati, sebati dalam jiwa. Salah satu saya sebut contoh tadi. Ilmu, bila kita tahu ilmu Allah Ta'ala ni sejak azali lagi tahu tentang kita. Dah kalau dia tahu tentang kita, sebelum kita ada, siapalah kita habis nanti, serah pada dia lah. Sebab dia orang yang lebih tahu daripada kita. Dia lebih tahu tentang kita daripada kita. Kita tahu setakat hari ni ya. Sebab apa? Kita dah tengok dah apa yang berlaku dalam hidup kita. Sekolah rendah kita macam mana, sekolah menengah kita macam mana, sekolah universiti kita macam mana, kerjaya kita macam mana. Setakat hari ni, saat ni, jam ni, kita tahu. Ke depan tak tahu dah kita. Allah Ta'ala tahu sebelum, tahu akan datang. Serah pada dia. Sebab apa? Sebab dia orang reti, dia orang pandai, dia orang bijak tentang selok belok. Sebagaimana kita serah pada Tok Qadi, Tok Imam. Kita percaya, kita yakin sungguh-sungguh dia boleh selesaikan dengan sempurna. Daripada kita tolong akak ni, kita pun agak-agak ataupun syok-syok. Sah ke tidak aku akak nikah anak sendiri ni. Kita pun tak ingat lafaz jawab nikah, lafaz apa? Lafaz ijab, lafaz qabul. Kita pun tak ingat dengan rukun nikah. Baik serah pada tu imam lah. Itu ibaratnya hidup kita. Sebab tu qasidah sebab apa? La tudabbir laka amran innamat tadbiru syaghin. Jangan kamu tadbir. La tudabbir laka amran. Jangan kamu tadbir apa-apa pun. Tadbir dengan makna jiwa kita duk sibuk dengan benda yang kita buat tu. Patutnya zahir hijau lah. Zahir hijau, hati serah pada Allah Ta'ala. Depan nanti dia cerita rukun 3. Yang pertamanya i'tiqad, yang keduanya hati kita macam mana, yang ketiganya perbuatan. Perbuatan terugilah buat hijau. Buatlah hijau, keluar pagi balik gelap, keluar malam balik pagi, kau tak kira lah. Gi sekolah, gi ke tempat kerja, gi sana, gi sini, tinggal rumah, tinggal anak dan sebagainya. Gi macam biasa. Hati kita duduk dengan Allah. Tak ada apa. Tak ada pelik, tak ada sedih, tak ada gelisah, tak ada resah. Sebab apa? Sebab hati duduk dengan Allah. Maklum. Kita kunci macam mana Allah Ta'ala jadikan apa? Allah Ta'ala dah tentukan terbuka. Terbuka. Kita kunci dengan berbagai kunci. Saya sebut dah hari tu. Kunci steering, kunci brek, tekan alam lagi kita kunci. Allah Ta'ala kata hari ni pada waktu sekian, saat sekian, kereta engkau akan hilang. Hilang. Allah Ta'ala kata engkau tak kunci, tak hilang. Tak hilang. Tu semua duduk dalam apa? Dalam kekuasaan dia semua. Jadi hati kita tenang bila serah pada Allah Ta'ala. Duit banyak, serah pada Allah Ta'ala. Tak ada apa-apa. Kalau tidak kan, duk bilang tiap-tiap masa. Takut apa? Takut hilang. Gitu contoh. Contoh. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Itu contoh kita wakilkan pada apa? Pada orang yang reti. Dalam akad nikah anak kita contoh. Baik. Mana lagi? Dan firman Allah Ta'ala, alaisallahu bikafin 'abdah. Ni Allah Ta'ala buat dalam bentuk tanya. Maka jawab bala. Gitu. Sebab tu dibuat dalam kurungan tu. Bahkan supaya kita duk baca dalam surah apa? Wattini wazzaitun. Ujung tu alaisallahu
Bukankah Allah sebijak-bijak hakim? Tu. Dia tanya di hujung surah At-Tin. Sebab tu sunat kita jawab. Bila habis je imam baca ataupun kita baca sendiri ke, kita dengar orang baca ke, sunat kita jawab, bala wa ana ala dhalika minasyahidin. Betul, tak ada yang lain yang lebih bijak daripadamu. Tu jawab dia, ngaku depan Allah Taala. Allah Taala tanya, senyap tak jawab. Imam kalut pula tak sempat jawab lah kita. Benda sunat tinggal lah. Sebab apa? Follow imam. Cuma nak sebutnya, imam ghalibnya dia bagi masa dia sendiri pun nak jawab. Kita makmum pun jawab lah. Allah Ta'ala tanya. Tak reti bahasa Arab pula. Itulah masalah kita. Bahasa tak reti. Kalau tahu tak reti beres. Sebab apa? Dia akan pergi ngaji. Masalah tak tahu diri tak reti, tak akan ngaji. Itu masalah besar kita. Tak rasa yang kita ni tak reti, tak ngaji. Tu yang duduk lepok sedap-sedap tu. Aku bak semayang reti dah padahal tak reti banyak. Tunggang langgang banyak lagi. Tapi berasa reti. Alah semayang, lama dah aku semayang. Lama dah aku semayang. Daripada umur 7 tahun lagi aku semayang. Iyalah semayang tengok-tengok orang. Tu ya semayang apa? Nampak spender. Zaman orang hari ni dah pakai baju apa? Pakai baju slim fit. Duduk jaga baju semua tu. Daripada rukuk bangun iktidah, tarik baju. Nak turun rukuk nak turun sujud pula, bangun daripada sujud, duduk antara dua sujud, tarik baju. Macam mana dia sendiri tahu baju dia sikap. Tapi nak semayang dengan baju tu juga. Tu tengok perangai kita. Kalau kita nak jaga semayang tak buat gitu. Sebab apa? Kesempurnaan tu. Apatah lagi terbuka, batas semayang. Duk rasa semayang dah. Padahal tak semayang. Pentingnya gaya daripada ibadat. Nak suruh apa? Orang tengok, bergaya kita ala Gen Z. Gen Z dia panggil. Generasi Z. Tuan-tuan tahu generasi Z? Gen Z itu generasi Z. Cuma generasi Z ni bukan jenis baju kecil-kecil dah. Dia jenis baju besar pula. Dia jenis orang Korea pakai tu. Baju besar. Padahal tu Wan kalau ikut M je. Beli saya L. Tu saya Gen Z. Budak-budak Gen Z. Hipster dia panggil. Tuan-tuan kena tahu juga. Sekali kena tipu kau budak-budak. Hipster ni apa? Tanya anak kata, itulah macam tikus tu ayah. Itu hamster kena tipu. Sebab apa? Tak tahu. Kena tipu budak lah. Kena reti juga ilmu budak-budak ni. Mana tadi? Alaisallahu bikafin abdah. Jadi bila Allah Ta'ala tanya ni, Allah Ta'ala tanya dalam surah Az-Zumar ayat 36, nombor 4 dia kata, adakah tiada Allah Ta'ala memadakan akan hambanya? Maknanya adakah tidak Allah Ta'ala tu dah mencukupkan akan hambanya? Bahkan kita jawab bala. Bahkan menolak ia Allah daripada hambanya akan kejahatan. Tu jawab dia. Allah Ta'ala tak buat benda jahat pada kita. Zahir je kita nampak benda tu jahat. Padahal benda tu tidak jahat, nisbah pada Allah Ta'ala. Baik. Habis itu ayat dalil Quran. 4 dalil tu dia bawa mari tu. Nak suruh kita tawakal pada Allah. Dan ketahui olehmu bahawasanya segala rukun bagi tawakal. Rukun sini rukun hakiki. Bukan rukun majazi. Rukun hakiki ni macam rukun iman. Bukan macam rukun Islam bukan macam rukun Islam. Kalau rukun Islam tu rukun juga kita panggil, tapi rukun majazi. Kita dalam rukun Islam ni kita buat apa? Kita bersyahadah. Keluar-keluar daripada perut mak kita dah muslim dah. Jadi kita kalau ikut mazhab Syafi'i tak perlu bersyahadah dah lah. Cuma sunat bersyahadah sekali sebagaimana orang masuk Islam. Tu mazhab kita Syafi'i. Jadi kita dah muslim, maka kita dah bersyahadah dah melalui mak dan ayah kita yang dah bersyahadah. Lepas tu apa kewajipan kita lepas daripada bersyahadah? Masuk umur 7 tahun belajar sembahyang. Umur 15 tahun wajib dah sembahyang tadi kita sendiri katakanlah dah balik dah. Lepas tu wajib apa lagi? Wajib puasa. Umur 15 tahun, zakat tak ada harta. Tiba-tiba umur 18 mati. Adakah kita tak dikira sebagai muslim? Muslim.
Walaupun zakat tak keluar, walaupun haji tak pergi, ataupun tak mati kita tapi duduk dalam keadaan dalam keadaan kita B40. Contoh. B40 nak pergi haji macam mana? B40 kalau harga murah bolehlah kita pergi. Tawaran yang pertama harga murah. Tapi bila kita merayu nama kita tak naik, kita merayu harga jadi 30,000. Tu jumpa adik cerita. Kalau dapat nama naik terus tak ada harga 30,000. Tapi kalau nama tak naik kita rayu je 30,000 jadi harga. Pas kita tak ada 30,000. 30,000 mana kita RM30 pun tak ada. Sik baik surah bagi boleh saya minum teh lepas ni. Gitu ya tuan-tuan. Contoh tuan-tuan, contoh. Baik. Mana tadi? Tak ingatlah cerita bab duit itu. Jadi kita boleh mana tadi? Rukun majazi. Jadi kita mati katakanlah haji tak pergi, zakat tak keluar. Adakah kita dikira sebagai kafir? Ada. Muslim kita. Sebab dia rukun majazi dipanggil. Tapi kalau rukun iman yang 6 tu, 1 tak percaya, kufur. Mesti 6. Percaya pada Allah, percaya pada malaikat, percaya pada kitab. Kemudian yang ke-6 sekali qada dan qadar, semua sekali mesti percaya. Qada dan qadar, baik dan buruk tak percaya. Kita kata kita ni sebenarnya dah ditentukan oleh Allah Ta'ala semua dah. Kita tak boleh buat apa pun. Dia ambil i'tiqad Jabariyah, dia ambil. Allah Ta'ala dah tentu semua dah pada kita. Kita tak ada buat apa pun. Tak ada ikhtiar pun kita. Tu Jabariyah dipanggil. Ada tak kita gitu? Ada kadang-kadang cakap. Saya ni sebenar kalau boleh tak nak mencuri. Tapi dah Tuhan tentukan gitu. Ada orang berzina contoh. Ada orang berzina. Ditangkap khalwah. Bila ditanya, maka dia pun kata, saya sebenarnya tak nak berzina, tapi dah Tuhan tentukan gitu. Itu Jabariyah dipanggil. I'tiqad tu bukan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma kalau kita dengar orang macam tu, di lisan dia dulu tu, mulut dia tu, mulut tu percakapan orang Jabariyah tu. Kena tengok dulu dalam hati dia i'tiqad serupa tak dengan lisan. Serupa juga hati dengan lisan dia. Tuan-tuan jangan hukum dia kafir. Jangan, bukan kerja kita. Bukan kerja kita. Saya ingat waktu waktu temu duga Tauliah Selangor. Soalan tu dia tanya, dia nak tahu kita ekstrim ke tak ekstrim. Dia tanya Syiah kafir ke tak kafir. Dia tanya Arqam kafir ke tak kafir. Dia tanya ni puak-puak ni Jabariyah ni kafir ke tak kafir. Dia tengok kita ekstrim ke tak ekstrim. Kalau ada ustaz-ustaz yang bagi idea ekstrim kafir, dia akan betul. Jangan dia kata sebab fatwa kita peringkat kebangsaan tak menghukum mereka ni kafir, tapi mereka tetap kita kena dakwah. Kita kena terangkan. Siap dia tanya lagi ni puak-puak yang kata nak dokong sunnah ni, nak Quran dan hadis je, tak nak pakai mazhab ni macam mana ustaz? Dia tanya, dia nak tengok kita ekstrim ke tak ekstrim. Saya bagi tahu dari sudut fiqh lain, dari sudut akidah lain. Supaya apa? Boleh berlapang dada. Dari sudut fiqh kita buat gini, dia kata lain. Selagi mana ada dalil, jalanlah. Fiqh, tak ada masalah. Kita berlapang dada. Dia tak nak kunut, kita baca kunut. Dia tak nak zikir, kita baca zikir. Tak apa, itu fiqh, tak ada masalah. Kita berlapang dada. Tapi dari sudut akidah, dia tak nak dengar kita mengkafirkan. Dia nak dengar apa yang mereka kata tu tak betul. Sebab apa? Mereka mentajsimkan Allah, mereka mentaktilkan Allah Ta'ala. So apa tugas kita? Kita terangkan apa yang mereka buat tu tak betul. Dia nak kita. Bagus juga jabatan agama ni. Dia nak cari orang yang neutral, orang yang tidak ekstrim. Sebab orang yang mengajar ni, para asatizah yang mengajar ni, dia ada pengikut dia. Dan dia ada orang yang pegang idea dia. Kalau idea dia ekstrim, pengikut dia ekstrim lah. Kalau idea dia lapang, tenang, maka orang yang mengikut dia tenang. Tu orang besar gitu. Tuan-tuan jadi orang besar. Tuan-tuan jadi orang besar kena pandai. Jangan mudah melatah. Jangan gopoh dalam membuat satu-satu keputusan. Mana tadi? Rukun iman.
Rukun iman hakiki. Gini juga rukun apa? Rukun tawakal. Rukun tawakal ni pun rukun hakiki. Bila disebut rukun hakiki, maknanya 3 ni mesti ada. Kalau tak ada salah satu, maknanya kita belum tawakal pada Allah. Tengok apa dia rukun 3. Dia bilang dulu, lepas tu baru dia hurai. Dan ketahui olehmu bahawasanya segala rukun bagi tawakal itu 3. Rukun hakiki ada 3. Pertama dia kata tauhid. Nanti dia hurai. Dan kedua kelakuan sini kelakuan hati. Bukan kelakuan perbuatan. Ketiga pekerjaan. Pekerjaan tu barulah usaha ataupun amal. Perbuatan zahir kita. Kena ada 3 tu. Satu tauhid, yang kedua kelakuan hati kita, yang ketiganya pekerjaan zahir, amal kita, usaha kita. Baik, satu diurai. Adapun tauhid, maka dia kata seperti bahawa engkau i'tiqadkan dengan i'tiqad ni apa? Yakni pegangan. I'tiqad dengan i'tiqad yakni dengan pegangan yang putus. Yang putus ni maknanya dengan jazam, dengan qat'i. Dengan qat'i, dengan putus. Bahawa i'tiqad macam mana? Tiada yang memperbuat melainkan Allah Ta'ala. Ketunggalannya. Tu wahdahu tu, ketunggalannya tu. Ini terjemuh kepada la ilaha illallahu wahdah. Ketunggalannya tu wahdahu. Tiada yang menyengutui baginya. La syarika lahu. Baginya kerajaan, terjemah lahul mulk, dan puji, walahul hamdu, dan ia sangat kuasa atas tiap-tiap sesuatu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ini tauhid asal bagi tawakal, kerana hanya senya tawakal atas Allah Ta'ala mereka yang tiada mengiktikadkan ia akan ada yang memperbuat yang lain daripada Allah Ta'ala. Gitu. Itu iktikad. Beriktikad bahawa Allah Ta'ala sahaja yang pelaku. Tauhid ni dipanggil tauhid af'al, dipanggil. Tuan-tuan ngaji dalam ilmu tauhid, ada tauhid zat, ketunggalan Allah Ta'ala pada zat. Zat Allah Ta'ala tunggal, la yatajazza, tidak berjuzuk-juzuk. Satu esa dia tak ada banding, la nadhiralah, la mathilalah. Zat dia tak ada serupa. Satu. Yang kedua, zat Allah Ta'ala la yatajazza, tak berjuzuk-juzuk macam kita. Juzuk-juzuk kita ni, juzuk tangan, juzuk kaki, juzuk kepala, juzuk badan. Tu Allah Ta'ala la yatajazza, bukan jenis berjuzuk-juzuk. Kalau kita faham berjuzuk-juzuk, menafikan ayat laisa kamitslihi syai', mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Tu penting ngaji usuluddin tu. Barulah tak keliru dengan yang lain selain daripada Allah Ta'ala. Sebab apa? Kita kenal. Orang cerita Allah Ta'ala ni duduk. Allah Ta'ala cerita Allah Ta'ala ni apa? Bertempat di aras, di langit dan sebagainya. Kita tak terima. Sebab apa? Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Dia menyalahi yang baru. Duduk-duduk ni mengambil ruang. Ni macam kita ni ambil ruang ni. Daripada tadi tak ada tempat, tak ada ruang. Apa? Ruang kosong je. Bila kita duduk, mana kita dah mengambil ruang kosong tadi. Allah Ta'ala bukan jenis mengambil ruang. Sebab ruang tu ada selepas Allah Ta'ala ada. Bukan maksud selepas Allah Ta'ala ada tu maknanya dia ada permulaan juga, tidak. Namun bagi tahunya Allah Ta'ala lah yang mengadakan ruang tu. Dia memang tak ada bidayah, pada dia tak ada nihayah, tak ada mula, tak ada akhir. Tapi ruang tempat ada tu Allah Ta'ala yang mengadakan. Takkan dia Tuhan, lepas tu benda tu baru ada. Sebelum ada benda tu dia duduk mana? Sebelum ada tempat tu dia duduk mana? Itu keliru, tu kata keliru. Bukan salah pada dalil, syubhah pada dalil, kata Baba keliru dengan dalil. Dalil yang dia baca tu betul dah, tapi keliru pada pemahaman dalil. Itu yang jadi Allah Ta'ala turun naik. Yang terbaru yang apa, yang Arak Terengganu tu. Yang Arak Terengganu tu dia kata apa?
uh, dia kata dia hurai ayat ni, ayat Nabi Allah Musa yang nak melihat Allah Taala tu. Yang Allah Taala kata qala lan tarani. Tapi kata Allah Taala, kalau kamu nak lihat aku, fa ini istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kamu tengok pada bukit tu. Unzur ilal jabali, tengok pada bukit tu. Fa ini istaqarra makanahu fasawfa tarani. Diterjemah apa? Dia kata Allah Taala turun di bukit tu. Turun di bukit maknanya bila sebut turun tu tuan-tuan faham macam mana dalam kepala? Atas ke bawah lah turun. Orang tak faham daripada bawah ke atas. Tu yang ulama tak kata turun daripada atas ke bawah, bukan zat dia yang turun. Rahmat dia turun. Adapun zat dia bukan jenis naik daripada atas turun ke bawah. Kita ya daripada tingkat atas turun ke bawah sebab kita makhluk. Allah Ta'ala bukan jenis nuzul gitu. Su'ud, naik ke atas, turun ke bawah. Tu ngaji dalam Suluddin. Nak kemah pada akidah. Takut rok-rak. Rok-rak tahu? Rok. Orang Arab guna. Orang Kelantan ambil rok-rak. Macam plastik tu lah. Tak tahu apa? Plastik yang kita guna, orang guna di kedai, di pasar, buat bubuh buah dalam tu. Tu plastik tu lembut, tolak mana, angin tiup ke mana, gi mana. Angin tiup sini, gi sini, angin tiup sini, gi sini. Dengar agamawan ni cerita, hebat juga hujah dia. Yo, dengar yang ni cerita pula gini. Tengok-tengok Mu'tazilah pun yo kita, Jabariyah pun yo, Qadariyah pun yo kita. Kenapa jadi gitu? Sebab tak ngaji Usuluddin. Ngaji Usuluddin clear lalu. Pahaman kita tengah-tengah. Qadariyah tidak, Jabariyah pun tidak. Duduk tengah-tengah antara Qadariyah dan Jabariyah. Habis itu masuk kena berhenti tu. Mana tadi rukun yang 3 akan datang kita sambung. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam.